Jadi kita sekarang ni 182 muka surat makmum mengikut imam sujud sahwi. Ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli wa saddi lisan bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah di muka surat 182, kuliah kita yang terakhir 16 bulan 6, ya. Dan kita ambil sebelahnya makmum mengikuti imam sujud sahwi. Saya meminta maaf pasal sepatutnya minggu lepas saya janji nak pakai slide. Ya Cik Karim, ya. Saya minta maaf, ya. Pasal tak siap, hanya 2-3 jadi sikit saja. Tak sempurna. Pasal kat situ saya nak tunjukkan bacaan Fatihah yang sebenarnya ketika takbiratul ihram, rukuk dan masuk dah sekali yang berkaitan dengan zikir, tahlil dan sebagainya yang kita hadiah kepada orang yang meninggal dunia. Sampai ataupun tak sampai. Ya dah. Itu saya kat situ nak saya tunjukkan gambar yang termasyhur kita, tapi Allah yarham dah tak meninggal, dah tak meninggal pula. Dah tak ada dah meninggal itu. Allah yarham Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Ya, semua orang tahu, ya, rasa saya tak dipertikaikan dia oleh kerana dia pernah menjadi imam dan dia imam Masjid Negara pula tu, dan pernah menjadi mufti istana. Ya dah. InsyaAllah. Selain itu, pasal saya suka gunakan dia punya sebab apa? Dia sependapat macam Allah yarham Datuk Ishak Barum. Jadi saya suka gunakan idola saya. Okey. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, insyaAllah minggu hadapan kalau boleh, kalau siap, insyaAllah. Pasal saya buat minggu ni sibuk dengan orang nak pergi haji. Pasal masalah dah last minute, dia orang buat kursus intensif. Ada yang panggil ke rumah, ada panggil kat masjid, ada panggil kat dewan. Tak renti-renti, Alhamdulillah. Tapi syukur Alhamdulillah, Allah beri kesihatan pada saya. Seminum itulah saya memohon pada Allah demi untuk berdakwah dan untuk meneruskan agamanya, agama Allah yang diredainya. Kalau sekiranya saya bagi kesihatan dan kekuatan, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang lepas hari apa itu saya pergi ke Kuantan, ya. Saya pergi ke Kuantan. Saya pun pandu sendiri pasal tak ada apa. Syukur Alhamdulillah. Sini Kuantan tak sampai 3 jam. Syukur Alhamdulillah boleh sampai. Ya dah. Bermakna kuliah pukul 9, saya 8.30 dah sampai. Setengah jam je. Sempatlah dia suruh minum dan sebagainya, sarapan pagi. Alhamdulillah. Okey, cukup minta maaf. Itu sebagai selingan. Dan sebelum meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yarhamah isteri saya Syai'ulillahi lama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pasal yang video ni saya nak buat yang perfect. Pasal apa? Yang di Keramat,
surau dekat keramat, dia pun nak minta juga yang macam ni. Pasal saya ketika sembang dengan imam dengan pengurusi kat situ, masalah ya, kadang-kadang imamnya baca ketika baca jahar bukan main cantik. Bismillahirrahmanirrahim satu persatu. Tapi apabila baca sir, makmum nak mengikuti tak ada rekod. Ya tak? Bermakna lajunya. Bermakna itu taklah apa? Kita jadi imam kerana tanggungjawab kita menjaga makmum. Besar tu dia punya tanggungjawab imam, ya. Jangan kita jadi imam, kita megah jadi imam. Jangan. Pasal di Yaumil Mahsyar besok, kemudian sekali kita masuknya ke ya apa? Ketika dihisap tu. Yang diutamakan siapa dia? Makmum-makmum dulu. Walaupun katakan imam tadi selesai dulu di soal tentang solat dan sebagainya, tapi tak boleh terus meniti ke titian siratal mustaqim pada, oleh kerana makmumnya belum selesai. Ya dah. Tu dia. Tanggungjawab besar, ya. Okey, insya-Allah. Walau bagaimanapun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan sekadar nak jadi makmum saja, ya. Kalau di rumah jadi imam, kan? Begitu je bagi muslimah. Kalau dalam kumpulan muslimah boleh jadi dia jadi imam juga, ya dah. Jadi oleh itu mari sama-sama kita menghayati dan sekurang-kurangnya kita dapat mengingat-ingatkan, ya. Ya, jadi oleh itu mari kita sama-sama kita apa? Pasal itu selalu saya ulang kali. Kalau tahun 73, 74 dulu saya jadi imam di Dewan Balik Islam tu, Jalan Berkeliling tu, saya yang paling laju sekali. Saya ingat, saya banggalah. Rupanya apa, kita baca buku balik, dengar ceramah balik, saya belajar dengan Allah Yarham Datuk Ishak Barum balik, ulang kaji balik, tidak sempurna solat saya tu. Ya dah? Pasal kita terkejar-kejar. Ya, apa yang kita nak buru, ya, waktu sudah ditentukan, waktu solat sudah ditentukan dah, ya, waktu solat dah ditentukan. Maka kenapa kita tak boleh fokus dalam situ? Sedangkan kalau kita minta maaf lah, kalau orang yang pakai apa, polis, askar yang pakai seragam lah, selalunya didisiplinkan. Ambillah disiplin tu, bawa ke solat ibadah kita berjamaah, bagusnya kita, ya tak? Pasal itu tengok, kalau kita ada polis, askar contohnya, ya, apa, bom dan sebagainya yang apa, pasukan penyelamat, tidak dalam kawat dia, bukan dia terus boleh suka hati, tak, mesti ada kiraan dia, baris, berhenti tu, ya, ada makhraj dia, ada tamakniah dia. Jadi kita solat ni bagaimana? Kita perlukan tamakniah. Tamakniah itu adalah rukun dalam solat. Ya tak? InsyaAllah akan datang kita terus tengok apa dalam video kita, insyaAllah. Okey. Dan begitu juga saya ulang kaji balik tentang rukun dalam solat. Tuan pengurusi, dalam rukun solat saya nak ulang kaji balik. Takut terlupa, walaupun dulu-dulu yang dulu mulut saya masuk memang rukun dalam solat saya tekankan kan. Tapi kot ada yang orang penghuni baru. Ya. Jadi kita nak ingatkan semula. Bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya juga mengingati. Ya. Ingat, saling ingat mengingati. Pasal rukun, kalau tidak sempurna, maka tidak sempurna solat kita. Ya. Pasal dalam solat berjamaah, sesiapa yang solatnya kurang sempurna, tapi bukan sempurna dalam rukun, sempurna yang kurang sempurna dalam sunahnya, maka akan di-cover oleh orang yang sempurna. Contoh, imam sempurna. Kemudian saf yang pertama, ada yang kurang sempurna. Tapi ini sebut yang kurang sempurna bukan dalam rukun, dalam yang sunahnya. Maka akan di-cover oleh imam. Kalau katakan imam kurang sempurna, bukan semestinya imam kadang sempurna, maka akan di-cover oleh saf yang pertama, salah seorang daripada yang sempurna. Dan begitulah seterusnya. Tak sempurna, saf belakang dan seterusnya.
Kalau katakan semua tak sempurna, tetapi bukan tak sempurna dalam rukun, tak sempurna dalam sunatnya, maka dengan datangnya berjamaah tadi, maka Allah akan bagi ganjaran sempurna keseluruhannya disebabkan berjamaah ini tadi. Ya, itulah ya kelebihan kita solat berjamaah. Pasal tu saya cerita bab solat berjamaah. Solat pasal di Yaumil Masyar ditanya bab solat terlebih dulu, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Saya dah baca Fatihah benda ya. Dah akan terlupa. Okey. Makmum mengikut imam sujud sahwi. Okay. Pengarang kitab Sabil Muhtadin, ya, juzuk yang kedua, halaman yang ke-6 berkata, yang bermaksud jika imam melakukan sujud sahwi kerana melakukan kesilapan, kerana terlupa dengan apa? Sedangkan ketika melakukan kesilapan itu dia suci daripada hadas, maka wajib makmum mengikutinya sujud sahwi. Imam kesilapan sujud apa tadi? Sujud salah satu daripada perkara-perkara yang di dalam solat tadi, ya. Perkara yang sunat, bukan yang rukun. Contoh, ya. Contoh terlupa tahiyat awal. Pasal tahiyat awal itu adalah sunat kan. Tahiyat awal terlupa tahiyat awal, maka imam nanti diganti dengan sujud sahwi, makmum kena ikut sujud sahwi. Okay. Sama ada semasa imam melakukan kesilapan itu, makmum sudah turut bersama-sama dalam jemaah ataupun belum makmum masbuk. Belum makmum masbuk. Contohnya, orang yang masbuk tadi silapnya dalam berjamaah, salah seorang makmum adalah sebahagian makmum, dia masuk masbuk kan. Jadi dia tak tahu apa kesilapannya tadi. Ya tak? Apa kesilapannya tadi. Maka imam buat sujud sahwi, makmum yang masbuk itu pun kena sujud sahwi. Cuma apabila imam bagi salam, makmum tak usahlah salam. Dia kena naik sambung, tambah berapa yang kurang tadi. Faham ya? Ini bagi makmum yang masbuk. Contohnya, dia kena sujud sahwi 2 kali, dan lepas tu imam bagi salam, makmum yang masbuk tadi terus bangun sambung berapa kekurangannya tadi, ya. Kalau 1 rakaat, tambahlah 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, tambahlah 2 rakaat mungkin. Dan begitu juga, sekiranya makmum tidak mengetahui yang imam telah pun melakukan kesilapan, walaupun makmum tadi tak tahu imam melakukan kesilapan contohnya, maka makmum tetap disunatkan melakukan sujud sahwi sekalipun imam tidak melakukannya. Sama ada, satu, yang pertama, imam yang melakukan kesilapan dan kesalahan itu telah berhadas sebelum sempat menyempurnakan solat, atau imam meninggalkan sujud sahwi secara sengaja sedangkan hubungan solat berjamaah masih wujud. Okey. Macam imam meninggalkan sujud sahwi contohnya, ya. Ini bererti jika tiada perhubungan antara imam dengan makmum, seperti imam melakukan kesilapan setelah berhadas, maka makmum tidak disunatkan melakukan sujud sahwi, disebabkan solat imam sudah terbatal dan ikatan jemaah telah terputus sejak awal lagi. Ini kalau sekiranya imam tadi berhadas. Mana tahu kita imam berhadas, yakni imam berhadas dia kena keluar dari saf tadi, dari tempat dia tadi, kalau imam hadas tadi. Jadi
itu atas tugas yang menggantikan imam tadi. Ya, yang tugas menggantikan imam tadi sama ada dia ingat adakah imam tadi sebelum hadas ada membuat kesalahan ataupun tidak. Ada. Kalau katakan ada membuat kesalahan, kemudian makmum yang lain pun ikut sama, maka terpaksa ikut buat sujud sahwi. Kalau tidak, maka tidaklah ada istilah sujud sahwi. Tapi ingat ya, ini ada sesuatu yang tertinggal, contohnya surah tahiyat awal contoh ya. Tetapi kalau kunut, kita tengok imamnya pula. Nanti kalau tengok mazhab Maliki contoh, kadang dia tak kunut, ya tak? Bukan dia diistilahkan nanti katakan tak kunut, katakan apa? Wahabi, tidak, ya. Pasal di setengahnya kunut itu adalah tidak wajib bagi dia. Maka kita kena ikut, tak perlu kita buat sujud sahwi. Contoh, ya, macam ke Mekah lah. Ke Mekah, ke Madinah, cuma ke Pakistan, ya tak? Kita ke Pakistan, jadi dia tak ada buat kunut surat subuh. Tak? Jadi maka kita, pasal saya pernah ikut tabligh dulu waktu bujang-bujang saya sampai ke Pakistan, maka kita tak perlu kita buat sujud sahwi, kita ikut imam saja. Tak? Jadi itulah dikatakan. Pasal tu kita kena tahu, insya-Allah akan datang kalau kita habis kitab ni, kita belajar bab fiqh dalam beberapa mazhab, ya, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Ada, ya. Jadi itu kita boleh gunakan, ya. Supaya kita tidak salah menyalahkan antara satu sama lain. Okey. Ini bererti jika tiada perhubungan antara imam dengan makmum, seperti imam melakukan kesilapan setelah berhadas, maka makmum tidak disunatkan melakukan sujud sahwi disebabkan solat imam sudah terbatal dan ikatan imam telah putus sejak awal lagi. Jadi kalau katakan imam tu tadi melakukan kesilapan setelah berhadas, maka makmum tidak ikut. Tapi biasanya kalau dah hadas tak adalah nak teruskan solatnya kan. Mana pula dah hadas dia nak teruskan. Ya, jadi itu tidak perlu diikuti. Sekiranya makmum mengetahui bahawa haram hukumnya jika tidak mengikuti imam bersujud sahwi, lalu dia tidak mengikut imam melakukannya secara sengaja, maka solatnya batal. Ya, maka solatnya batal. Tapi ingat, bukan sujud sahwi ini bukan semestinya semua itu adalah mesti kita lakukan kesalahan imam tu kita ikut sujud sahwi. Contohlah, kalau imam tu sebelum itu dia dah melakukan kesalahan, ya, kemudian sebahagian makmum pula bermufarakah, dia tahu melakukan kesalahan. Contoh salah satu daripadanya, imam tu dah ternampak auratnya, contoh, ya. Sini tak ada imam lagi. Ada imam pula pakai sual jin, ya, contoh. Tak kiralah apa seluar pun, tetapi pakai t-shirt, katakan. Kita tengok dia okey lah. Tiba-tiba apabila rukuk sujud nampak longkang sini tu, maka batal tu. Jadi kat situ tu sepatutnya orang yang bahagian hadapan dia boleh menggantikan tempat imam tadi. Ya. Kalau katakan kita subhanallah saja, kadang dia tak faham. Subhanallah, ingat semua dia betul, walhal aurat dia ternampak, dia tak sedar. Ada. Maka kita subhanallah, orang baris belakangnya imam, dia kena ambil tempat balik, ambil alihnya balik. Okey? Ambil alih menjadikan imam. Lepas tu nanti kalau ni tunjukkanlah. Pasal kalau dah habis solat. Pasal dia dah batal solatnya. Ya? Semua mazhab. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Aurat tetap aurat, batal. Ya? Itu semua mazhab. Okey.
Kalau begitu keadaannya, maka makmum belakang kena ambil alih. Ya. Kalau sekiranya tak ambil alih, contoh, yang belakang sekali dia tahu. Tapi, macam mana dia nak ambil alih sedangkan dia dah beberapa saf je. Pada hadapan. Maka dia mufarakah katakan. Tuan Zul katakan di belakang sekali dia nampak dah. Tak ada nak ambil alih dah, jadi dia mufarakah. Mufarakahnya apa? Bermakna dia tak mengikuti imam itu. Bukan bererti dia mufarakah tak mengikuti imam tu, dia keluar daripada saf. Ya? Nanti nak sebut keluar dari barisan, ingat cerita politik. Ini tak keluar daripada saf. Ya tak? Jadi jangan, bukan bererti keluar daripada saf. Ya? Duduk situ juga, cuma niat dia tidak ikut imam sahaja. Okey, ya? Okey. Ya. Ya. Ha? Terus saja. Yang menggantikan teruskan juga. Selalu orang yang belakang mesti tahu, mesti faham. Sebelahnya sajalah. Ha? Ha? Ke depan sebelah dia. Sebelah sikit. Jika katakan makmum belakang tak kena, kita sudah. Bukan ke depan sangat. Depan kalau lebih 3 hasta nanti tak boleh juga. Pasal kalau lebih 3 hasta nanti tidak sah yang duduk. Ya? Kita berjamaah, imam sama imam tidak sah ataupun makmumnya tidak sah. Sebab melebihi 3 hasta contohnya. Sedangkan tengah-tengah boleh masuk lagi ruang itu. Sebelah jarang sedikit. Kenapa? Jadi itu kita boleh. Lepas tu nanti, maka kita nak teruskan. Kemudian kita buat cara kita yang sebagai imam tadi. Makmum jamaah yang lain terpulanglah. Dia nak ikut yang mana. Kan? Kalau sekiranya jamaah yang lain dia tahu sebab kita gantikan sebab imam tu tadi nampak auratnya, tentu dia ikut kita. Kalau sekiranya dia tak tahu, masing-masing tak tahu, jahil lah tu pasal itu. Kita kena belajar. Pasal itu kita kena belajar. Walau macam mana kita kena belajar. Tahu ke tak tahu? Pasal tak tahu kenapa? Tahu tak tahu belajar. Pasal belajar ni tidak ada endingnya. Pasal kata Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu dari Buayan hingga ke negeri Cina, hingga ke Liang Lahat. Ya tak? Ke negeri Cina. Hadis kata negeri Cina. Tengah hadis mengatakan hingga ke Liang Lahat. Negeri Cina sebab apa kita nuntut ilmu sampai negeri Cina? Pasal sedangkan kita ni dengan China, dulu China lagi jadi Islam. Ya tak? Tak mengapa. Tapi ada setengah ulama mengatakan tuntutlah kamu ilmu dari Buayan hingga ke Liang Lahat. Tuntutlah ilmu. Walaupun ada mengatakan setengah ustaz-ustaz mengatakan dah habis, dah putus apa dia. Tidak habis lagi. Ada hadis-hadis dia. Ya, ada hadis-hadis dia, insya-Allah. Okey. Jika makmum menyangka imam sudah memberi salam, lalu dia memberi salam, tetapi dia menyedari selepas itu bahawa imam sebenarnya belum memberi salam, maka wajib kepadanya untuk memberi salam sekali lagi dan tidak disunatkan untuk sujud sahwi kerana kesilapannya itu ditanggung oleh imam. Maksud apa, faham? Katakan kita dah bagi salam, sedangkan imam belum bagi salam. Ya dah, kita dah bagi salam dulu. Sedengat kita imam baca salam. Pasal tu imam ni kena jelas. Ya. Kadang kalau tak jelas, nanti kadang imam dah bagi salam. Satu daripadanya, ketika bacaan antara
takbir iktikal dengan takbiratul ihram, takbir nak bangun tu, cuba bezakan. Kadang-kadang takbir intikal, iaitu nak duduk antara dua sujud pun panjang macam orang nak bangun. Allahu Akbar. Ya. Nanti yang tak nampak tu ingatnya bangun, dia pun bangun. Dia tak? Pasal panjang. Pasal itu kena rentak tu kena tahu. Ya. Kita sebagai imam kena faham. Jadi macam mana nak menyusun supaya imam ini tadi makmum tidak tak, itu bertanggungjawab imam besar. Ya, contoh satu daripadanya. Kita lepas Fatihah waladdallin amin. Sepatutnya kita baca Rabbighfirli wali walidayya amin, itu sunat kan? Pahalanya pun besar. Tapi kalau kita jadi imam baca itu, takut makmum nanti amin dulu. Walaupun tidak aminnya makmum tadi terdahulu daripada imam, tidak menjalankan solat, tidak membatalkan solat oleh kerana amin itu bukan dalam Fatihah kan? Bukan dalam Fatihah, ya. Cuma nak mengiyakan saja. Maka itu hanya makruh saja, tidak membatalkan solat, tapi makruh. Makruh ini ialah kurang pahalanya, itu saja. Ada? Itu makruh. Pasal tu kalau kita jadi imam, tak payahlah baca Rabbi fili wali walidayah. Pasal takut kita nak menyelamatkan makmum tadi. Waladdallin. Yang makmum pun kenalah dengar imam tu berhenti dulu. Kadang imam tu waladdallin, dia makmum pun amin dia. Itu salah imam, salah makmum, bukan salahnya imam. Ya. Okey. Pasal itu kita kena tahu yang mana rukun, mana yang yang bukan rukun, sunat dan sebagainya. Okey. InsyaAllah kita ulang balik akan datang rukun dia dalam rukun qauli, fi'li dan sebagainya. Contohnya rukun qauli. Sekarang ada 5 tu. Perlu kita sebut contoh. Qauli ni sebutan, ya. Contohnya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ini surat yang ungkapan tadi. Allahu Akbar. Mesti sekurang-kurangnya kalau kita solat persendirian, dengar telinga sendiri. Kalau kita jadi imam, kenalah kita didengar oleh makmum. Kalau kita makmum, kenalah dengar telinga sendiri. Ya tak? Dengar telinga sendiri itu yang lebih baik. Yang dengar kanan kiri, bacaan kita dengar jiran kita kanan dan kiri, itu adalah dikiranya harus. Dan didengar oleh yang ketiga, itu makruh. Yang keempat, itu haram. Pasal mengganggu. Sampai imam pun terdengar. Itu tak boleh lah. Ya? Jadi yang sebaik-baiknya, dengar telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar. Jadi itu kita satu rukun qauli mesti. Lepas tu lagi rukun qauli, baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun qauli, mesti didengar. Tak boleh di dalam hati. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebutan medis sempurna. Kadang-kadang ada sabdu tak disebut. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ada sabdu dah? Ada sabdu. Apabila ada sabdu menunjukkan iya tu macam ada dua. Nah, tetapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah hilang dah satu ya. Maka tidak sempurna. Ya, saya tak nak mengulas tentang makna-makna ni dulu. Ya, akan datang kita ulas makna-makna ni pasal. Ya, pasal tu ya kita kena sempurna bacaan-bacaannya. Dan begitu juga waktu dia. Kalau katakan banyak kebanyakan, ya, imam-imam dan sebagainya, itu pandangan ahli kitab, pandangan ahli Quran dan tajwid ni beza. Ya, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak majoriti itu berhenti. Dah kebanyakan, ya. Pasal itu kalau besok Datuk Hassan dia
disalahkan. Dulu Allah yarham Datuk Ishak Barum pun disalahkan tu. Sebab seolah-olah menambah ayat tu tadi. Apa? Ya kana budu wa ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah 8 ayat dah. Seolah-olah unsur 8 ayat. Kalau dia nak berhenti boleh ya kana budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti, ulang balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu bacaan-bacaan kita. Tadi takbiratul ihram, rukun qauli, baca Fatihah, rukun qauli, lepas tu selamat atas Nabi, rukun qauli, mengucap 2 kalimat syahadat dalam apa? Rukun qauli, lepas tu salam. Salam yang pertama itu yang mustahab. Mestilah Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, lepas tu kalau yang kedua tak dengar pun tak mengapalah. Tidak, itu sunat. Tidak. Tetapi walaupun sunat, ingat kita pegang. Kalau katakan saya katakan nak terkentutlah contohnya. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada niat nak salam yang kedua. Assalam tut, maka batal solat saya. Ya, tetapi kalau kita tak terasa, maka berhentikan Assalamualaikum warahmatullahi. Dah berhenti dah. Tak payah salam yang kedua, pasal ini dah terasa dah. Tut, tak batal lah. Tak, pasal kita hanya niat yang tu saja. Salam yang pertama tu, ingat bacaan salam tu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi celaka maknanya. Ya tak? Assalamualaikum maka sejahtera lah bagi mereka. Ya tak? Pasal Assalamualaikum ada alif lam sim, lam alif mim kan? Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum sim lam alif mim salam. Ya tak? Jadi oleh itu kita kena sempurna. InsyaAllah akan datang kita tunjukkan satu persatu. Okay. Siapa jam ni lah. Okey. Sikit deh ya, sikit. Saya buat sikit lagi. Pasal ini nanti ada tahlil kan. Okay. Selepas solat Isyak kita ada tahlil untuk sahabat kita. Ya, mohon bertahlilkan untuk Allah yarham bapaknya. Okey. Ketika menghuraikan maksud Imam An-Nawawi dalam kitab Minhatul At-Talibin, pengarang kitab Mughni Al-Muhtaj, juzuk yang pertama halaman 436 mengatakan sekiranya makmum teringat di akhir solat berjamaah sama ada sebelum membaca tasyahud atau sesudahnya bahawa dia telah meninggalkan suatu rukun selain niat dan takbiratul ihram serta tidak dapat mengiringinya, maka dia tidak boleh mendapatkan semula rukun yang ditinggalkannya itu. Hal ini kerana jika dia melakukan sedemikian, bererti dia telah meninggalkan kewajipan mengikut imam. Oleh itu, dia hendaklah bangun untuk menambah 1 rakaat lagi setelah imam memberi salam. Dan tidak perlu melakukan sujud sahwi kerana lupanya itu berlaku semasa berjamaah bersama imam. Okay. Maka makmum tidak boleh berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi melainkan setelah imam memberi salam. Jika dia berdiri dengan sengaja sebelum imam memberi salam dan mengetahui akan haramnya perbuatan itu, maka solatnya batal. Tetapi
Jika dia berdiri kerana terlupa atau jahil tentang pengharamannya, maka solatnya tidak batal, namun perbuatan yang dilakukannya itu sia-sia. Bahkan dia wajib kembali duduk sekalipun imam sudah memberi salam ketika dia sedar akan perbuatannya. Selepas itu, dia wajib kembali berdiri semula untuk menambah satu rakaat lagi. Okey, nanti saya jelaskan ya. Apa maksud kat sini? Katakan kita jahil lah. Kita jahil ataupun terlupa contohnya. Imam dah bagi salam, contoh. Tapi kita tidak duduk berserta imam. Imam belum bagi salam, kita dah bangun. Nak sambung. Dah. Maka tidak sah solat dia bagi orang yang tahu. Tetapi atas kejahilannya. Atas kejahilannya maka solatnya sah lah. Tetapi kalau dia tahu, maka dia kena duduk semula. Walaupun imam dah salam, dia duduk semula. Lepas tu selesai imam salam yang kedua, maka dia baru bangun tadi. Dia pasal tu kalau kita nak bangun, biar imam selesai salam yang kedua. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sambung bangun. Okey? Jadi itulah pengarang kitab Mihanatul Talibin, sila rujuk kitab Mughni Al-Muhtaj juzuk 1 dan halaman 509 berkata lagi, jika makmum mengetahui atau syak bahawa dia telah meninggalkan Al-Fatihah sedangkan imam telah rukuk dan dia masih belum rukuk, maka dia hendaklah membacanya dan dikira terlewat kerana uzurnya. Okay. Bagi menyambung semula kata-kata pengarang Mughni Al-Muhtaj juzuk yang pertama halaman 439, jika makmum syak bahawa dia telah meninggalkan suatu rukun yang disebutkan seperti Al-Fatihah dan sebagainya, maka dia hendaklah melakukannya dan bersujud sahwi seperti yang disebutkan dalam kitab At-Tahqiq ya. Sesungguhnya kealpaan seperti itu tidak ditanggung oleh imam kerana makmum syak dalam solat pada perbuatan yang dia tambah selepas salam imamnya. Okay. Imamnya itu. Begitu juga bagi seorang masbuk yang telah memberi salam bersama imam, kemudian tertinggal tentang perbuatan rukun yang ditinggalkannya, maka dia perlu menyempurnakan solatnya dan melakukan sujud sahwi di akhir solatnya itu. Okay. Hal ini kerana kealpaannya itu berlaku setelah hubungan solatnya putus bersama imam. Apabila imam melakukan sujud sahwi, maka wajib juga makmum melakukannya sekalipun makmum itu masbuk bagi mendapatkan penjelasan tentang masalah ini. Sila rujuk kitab Al-In'anatul Talibin juzuk yang kedua halaman 34. Apa maksud kat sini? Contohlah, katakan saya tadi masbuk, imam dah bagi salam, sepatutnya saya bangun kan? Saya bangun kan? Sambung. Maka saya pun tersilap, saya terlupa, saya bagi salam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya baru teringat nak sepatutnya saya berdiri kan? Maka saya tak perlu takbiratul ihram, saya perlu batal. Walau demikian pun saya bangun terus sambung saja.
sambung. Kalau saya tadi kurang 1 rakaat, sambung lagi 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi sebelum kita salam nanti, kita kena buat sujud sahwi sendiri. Sebab kelalaian kita sendiri, bukan kelalaian imam. Kita punya kelalaian. Ya? Jadi kita kena sujud sahwi. Tapi adakah saya salam tadi batal? Tak batal. Dan tak perlu kita takbiratul ihram semula. Contohnya tak. Terus kita takbir intikal, bangun, Allahu Akbar, sambung berapa rakaat yang kita belum lakukan. Okay. Yang tentang Fatihah tadi katakan, kalau si masbuk tadi, contoh. Pasal tu doa iftitah tu ada kalanya haram dibaca. Ada kalanya sunat dibaca. Kalau sekiranya saya masuk ke sini, imam dah baca surah, contohnya, maka saya masbuk kan? Maka saya tak perlu baca doa iftitah, maka saya terus takbiratul ihram dan saya baca Fatihah sekadar mana yang saya boleh baca. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah habis kan? Imam dah rukuk, maka saya boleh ikut rukuk. Selebihnya tu ditanggung oleh imam. Tetapi kalau saya ada muafiq. Muafiq ni bererti saya ni, ketika takbiratul ihram sama dengan imam tadi. Bukan samalah. Bermakna imam takbiratul ihram, lepas tu saya pun takbiratul ihram. Bukanlah saya masbuk. Contoh, saya kena habiskan Fatihah saya. Ada? Kena habiskan. Selagi, katakan imam dah rukuk, saya tak habiskan Fatihah saya. Tetapi imam katakan selagi imam belum sampai 3 rukun yang besar, maka saya kena habiskan. Contoh, imam baru nak duduk, nak sujud, maka saya terus rukuk, maka sah solat saya. Ya, sah solat saya, jadi tidak tertinggal pada 3 rukun yang besar-besar. Nah, itu pasal Fatihah adalah rukun. Okey, pasal itu walau bagaimanapun sesiapa jadi imam, kita hormatilah jamaah kita, jangan kita syok sendiri saja. Ya tak? Okey. Jadi setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Waktu syak dan lebih. Jadi saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya, jahil, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang nak tanya ke? Saya tak buka soalan. Kok ada 1, 2? Ada? Boleh. Muslimah ada nak tanya? Tak ada? Ada jamaah dan tanya? Tak ada. Cikgu? Tak ada. Yang ayat awal ya. Imam lupa, dia bangun, kita mahu kena bangun ke? Kalau tahiyat awal tadi, makmum kita katakan imam dah bangun, kita dah ingatkan dia subhanallah, dia tak turun juga lagi, maka kita terpaksa ikut bangun. Tetapi kalau kita ingatkan subhanallah, maka dia duduk semula, tak mengapa, dia kena sujud sahwi kan? Dia terlupa. Maka walaupun kita tadi tak bangun, tapi oleh kerana imam sujud sahwi, maka kita ikut kena sujud sahwi juga. Walaupun tuan kita lupa tadi kan, tapi atas kesalahan imam kita ikut sekali. Tetapi kalau dah subhanallah 2-3 kali tak bangun, tak turun juga, maka kita ikutlah bangun. Terus kita ikut bangun, imam sujud sahwi, kita pun kena sujud sahwi lah. Dah. Pasal kita ikut imam oleh kerana itu dipanggil sunat muakkad. Ya, tak sunat yang dituntut tetapi tidak membatalkan solatnya tadi. Boleh cikgu? Okey. Okay. Ada apa lagi? Tak ada. Tak ada, okey. Yang sunat yang ayat awal tu sunat. Selain daripada ayat awal, yang kunut, apa lagi yang dia boleh? Sama.
Kunut tahiyat awal bagi mazhab Syafi'i sama sunat dia. Sunat muakkadah ataupun sunat abhad. Sunat dituntut itu kata. Ya. Lagi pada tahiyat awal dengan kunut. Tahiyat awal dia macam doa iftitah lah. Itu sunat juga. Ya. Tak perlu sujud sawi itu. Kita tak perlu sujud sawi. Mana kita tahu nak apa itu? Apa ni yang tang situ. Pasal yang sunat doa iftitah itu bermakna dia kata tidak sebagaimana yang dituntut oleh sujud tahiyat awal dengan kunut ini tadi. Okey? Tapi itu kunut tu, tapi ingat kita tengok tadi imam kita siapa? Ada. Jangan pula kita ke mana? Replace pula. Perles tak kunut kita buat sujud sawi pula. Tak? Jangan. Kita ke Mekah. Tak? Azam tu ke Mekah buat sujud sawi je, imam tak baca kunut. Ya, jadi kita ikut saja apa yang dia. Itu bagi kita, itu imamnya tu tadi. Mana yang imam pasal nanti itu nanti kita habis ini tak lama ini habis kita ambil yang tu mazhab 4 mazhab ni pada fiqh, dalam fiqh juga ya. Kalau itu dua jilid tu mahal, harganya 200 lebih. Nanti saya putus start satu persatu lah insya-Allah. Sebagaimana ni Bidayatul Mujtahid ini yang dulu pernah saya buat. Jamiah ya, Persatuan Islam yang Selangor dan wilayah Pakistan. Okey. Ini hari 23 ya. Setakat ni dulu saya sampaikan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar baca, terlajak kata yang baik datang dari Allah. Kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali sami radallahu ta'ala sayyidina sahabi sayyidina rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamid, hamdan zakir, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata wa lazal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata wa lazal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata wa lazal majlis. Allahumma ij'al jamana hadha jamal marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarruqan mansuma. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.